Assalamualaikum dan salam sejahtera. Teruskan semangat untuk belajar matematik. Kali ini kita akan berulang kaji topik tingkatan 3 iaitu garis lurus. Perkara penting yang perlu difahami untuk tajuk garis lurus ialah bentuk persamaan garis lurusnya ialah Y sama dengan MX tambah C, di mana M merupakan kecerunan garis lurus dan C pula ialah pintasan paksi Y. Selain daripada bentuk persamaan garis lurus, bentuk lain juga boleh ditulis AX tambah BY sama dengan C ataupun dalam bentuk pecahan A per X tambah B per Y sama dengan 1. Bentuk garis lurus adalah bergantung kepada persamaannya. Jadi untuk garis lurus yang condong ke kanan ataupun ke atas ataupun condong ke kiri ataupun condong ke bawah, naik bukit ataupun turun bukit, bentuk persamaannya adalah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Namun untuk garis lurus yang selari dengan paksi X ataupun selari dengan paksi Y, persamaan garis lurusnya boleh ditentukan dengan cara melihat persilangan pada paksi tersebut. Jadi sebagai contoh di sini, untuk garis lurus yang selari dengan paksi X, iaitu Y bersamaan dengan, kita lihat di mana dia bersilang pada paksi Y. Dia bersilang pada 6, bermaksud persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 6. Untuk garis lurus yang selari dengan paksi Y pula, kita lihat di mana bersilang pada paksi X. Contoh di sini bersilang pada X pada 4, jadi sepanjang garis ini, garis lurusnya diwakili oleh X sama dengan 4. Bagi dua garis lurus pula, titik persilangan merupakan titik yang memenuhi kedua-dua persamaan. Cara menentukan titik persilangan ini, kita boleh melukis graf ataupun mengira menggunakan kaedah penggantian ataupun penghapusan. Dan seterusnya, bagi garis-garis lurus yang selari, kecerunannya adalah sama. Sebagai contoh di sini, kecerunannya semuanya adalah 2, di mana semua garis ini adalah selari. Berikut merupakan langkah-langkah untuk mencari persamaan garis lurus. Jadi untuk memahaminya dengan lebih jelas, kita lihat pada contoh soalan. Rajah di bawah menunjukkan garis lurus AB dengan persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Tentukan persamaan garis lurus yang selari dengan AB dan melalui titik P5, 4. Jadi untuk mencari persamaan garis lurus yang selari dengan garis lurus AB ini, kita mulakan dengan bentuk arm Y sama dengan MX tambah C. Jadi langkah pertama ialah mencari nilai kecerunan. Memandangkan di sini dua garis lurus ini adalah selari, nilai kecerunannya kita lihat di sebelah X. Kecerunannya adalah sama kerana selari. Jadi M di sini ialah negatif 2. Di M ialah negatif 2. Langkah seterusnya ialah tentukan satu titik yang dilalui oleh garis lurus atau pada garis lurus tersebut. Jadi oleh kerana persamaannya ialah pada garis lurus melalui titik P, jadi kita kena pasti titik P di sini di mana X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah 4. Gantikan nilai kecerunan, nilai koordinat X dan koordinat Y dari titik ke dalam persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Kita ganti masukkan Y tadi, gantikan dengan 4, M gantikan dengan negatif 2, X ialah gantikan dengan 5. Okey, selesaikan untuk menentukan nilai C iaitu pintasan paksi Y. Diselesaikan nilai C di sini 4 bersamaan dengan negatif 10 tambah C ataupun negatif 10 tambah C bersamaan dengan 4. Jadi C-nya ialah 4, pindahkan negatif 10 ke sebelah kanan. Jadi positif 10, C-nya adalah bersamaan dengan 14. Jadi pintasan paksi Y-nya adalah 14. Seterusnya, gantikan nilai kecerunan dan nilai pintasan paksi Y
yang ditentukan ke dalam persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Jadi persamaan A-nya ialah Y sama dengan M tadi kita ganti masuk balik, negatif 2, X tambah nilai C-nya adalah 14. Jadi inilah jawapan persamaan garis lurus yang melalui titik P. Kita ingat kembali bagaimana cara untuk menentukan titik persilangan bagi dua garis lurus. Ada 3 kaedah yang boleh digunakan. Yang pertama ialah kaedah graf, yang kedua kaedah penggantian dan yang ketiga ialah kaedah penghapusan. Kita lihat pada satu contoh soalan, tentukan titik persilangan bagi garis lurus 2x tambah y sama dengan 5 dan garis lurus x tambah 2y sama dengan 1. Jadi untuk menentukan persilangan garis lurus ini, kita lukiskan garis lurus bagi kedua-dua persamaan. Jadi penyelesaiannya ialah di mana titik persilangan bagi kedua-dua garis lurus ini. Ini merupakan titik persilangannya iaitu nilai X dan nilai Y memenuhi kedua-duanya. Kaedah yang kedua ialah kaedah penggantian. Biasanya kaedah ini sesuai untuk perkalinya 1. Sebagai contoh, Y di sini perkalinya 1, kita tukarkan Y ke dalam sebutan X. Dipindahkan di sini Y bersamaan dengan 5 tolakkan dengan 2X. Jadi seterusnya ganti masukkan persamaan ini ke dalam persamaan yang kedua. Jadi kita akan selesaikan cari nilai X dan nilai Y, di mana nilai X dan nilai Y yang diperoleh ini merupakan titik persilangan bagi kedua-dua persamaan garis lurus. Kaedah penghapusan juga sama, cuma bezanya kita jadikan perkali salah satu pemboleh ubah ini adalah sama, di mana apabila perkalinya sama kita akan hapuskan sama ada dengan cara tambah atau tolak. Jadi biasanya untuk tanda yang sama, tanda sama untuk menjadikannya sifar kita akan tolak, manakala tandanya lain, tanda yang berlainan untuk menjadikannya sifar kita perlu tambah. Contoh di sini perkalinya adalah positif 2, kedua-duanya adalah positif 2, jadi adalah tandanya sama, jadi untuk menjadikan sifar kita perlu tolak. Jadi 2y tolak 2y adalah sifar, yang lain kita ikut 4x tolakkan dengan x, kita dapat 3x. Begitu juga dengan 10 tolak 1 sama dengan 9. Jadi selesaikan dapatkan x, ganti masukkan nilai x yang telah diperolehi ini ke dalam persamaan yang kedua, yang satu lagi, dan akhir sekali dapat nilai y. Jadi nilai x dan y yang diperolehi ini merupakan titik persilangan bagi kedua-dua persamaan tersebut. Soalan yang pertama, titik yang manakah terletak pada garis lurus 3x tambah 4y sama dengan 5? Jadi titik yang terletak adalah titik yang memenuhi persamaan garis lurus ini. Jadi kita akan uji satu persatu, 3x tambahkan dengan 4y. Mana yang mendapat 5 bermaksud ianya terletak pada garis lurus ini. Jadi kita mulakan dengan koordinat yang pertama iaitu x negatif 1, y-nya adalah 3. 3 didarabkan dengan negatif 1, tambahkan dengan 4 didarabkan dengan 3. Selesaikan negatif 3 tambah 12. Nilainya adalah bersamaan dengan 9. Jadi tidak sama dengan 5, jadi ini bukan jawapan. Kita uji pula soalan B. Jawapan untuk B, pilihannya 3 didarabkan dengan X-nya adalah 2, Y-nya 1. 3 darab 2 tambah 4 darab 1. Selesaikan. 3 darab 2, 6. 4 tambah 1, 4 darab 1, 4 sama dengan 10. Tidak sama dengan 5, jadi ini bukan jawapan. Uji pula untuk titik yang ketiga. 3 didarabkan dengan X-nya adalah 3, Y-nya adalah negatif 1. Jadi 3 didarabkan dengan 3, tambahkan dengan 4 didarabkan dengan negatif 1. 3 darab 3, 9. 4 darab negatif 1, negatif 4. 5 tolak 4, 9 tolak 4 sama dengan 5. Jadi memenuhi persamaan ini, jadi jawapannya adalah C. Soalan yang kedua, kecoran garis lurus yang melalui titik 3, 4 adalah tidak tertarikh. Tentukan persamaan garis lurus itu. Jadi kita buat lakaran dahulu. Titik koordinat bagi 3 dan 4. Ini adalah paksi X, ini adalah paksi Y. 3, 4 bermaksud pada paksi X-nya ialah 3, pada paksi Y-nya adalah 4. Jadi di sini persilangan antara kedua-dua ini merupakan titik koordinat 3, 4. Untuk menentukan yang mana satu
Kecerunan persamaan garis lurus yang tidak tertarikh bermaksud ia perlulah selari dengan paksi Y. Selari dengan paksi Y di sini bermaksud nilai X-nya bersamaan dengan persilangan paksi X-nya adalah 3. Jadi garis lurus ini ialah X sama dengan 3. Jadi jawapannya adalah A. Soalan yang ketiga, tetapi sebelum itu jangan lupa tekan butang like dan subscribe di bawah. Antara garis yang berikut, yang manakah selari dengan 3X tolak 2Y sama dengan 6? Jadi untuk menentukan selari atau tidak, kita lihat pada kecerunan, tukarkan kepada bentukan persamaan garis lurus. Jadi di sini, pindahkan negatif 2Y ke sebelah kanan supaya jadi 2Y. Kemudian 6 pindahkan ke sebelah kiri, akan dapat 3X tolakkan dengan 6. Jadi Y di sini bahagikan dengan 2, 3X bahagikan dengan 2 jadi 3 per 2X. Negatif 6 bahagi 2 sama dengan 3. Jadi M-nya ialah 3 per 2. Jadi kita lihat samaan manakah yang kecerunannya adalah 3 per 2. Bentuk A ini, kita tukarkan kepada bentuk A. Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Jadi Y ialah negatif 2 per 3X tambahkan dengan 6 bahagi 3, 2. Jadi kecurunannya adalah negatif 2 per 3 tak sama dengan 3 per 2. Jadi A bukan jawapan. Sekarang kita uji pula untuk B. Tukar tempat 6Y tambah 8 sama dengan 4X. 6Y bersama dengan 4X tolak 8. Jadi Y bersamaan dengan 4 per 6X tolak 8 per 6. Jadi di sini 4 per 6 kita permudahkan akan dapat 2 per 3X. Tolakkan dengan 8 per 6. Juga tidak sama, jadi B bukan jawapan. Untuk C pula, tukarkan bentuk Y sama dengan pindahkan negatif 3 per 2X ke sebelah kanan akan dapat positif 3 per 2X tambahkan dengan 1. Jadi M di sini ialah 3 per 2 sama dengan persamaan garis lurus yang diberi. Bermaksud C ini adalah selari. Soalan yang keempat, rajah 6.2 menunjukkan dua garis lurus PQR dan RS yang dilukis pada satah kartes. Q ialah titik tengah PR. Cari persamaan garis lurus RS dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi ini ialah garis lurus RS. Untuk mencari persamaan garis lurus, bentuk A ialah Y sama dengan MX tambah C. Okay, kita perlu cari M terlebih dahulu. Oleh kerana diberi titik koordinat di sini, S dan R, untuk mencari M bersamaan dengan Y2 tolak Y1. Kita letakkan kat sini X1, Y1. Kemudian pasangan yang kedua X2, Y2. Jadi Y2-nya adalah 3, tolakkan dengan Y1, 5. Perkan dengan X2, 7, tolakkan dengan X1-nya 3. Jadi 3 tolak 5, negatif 2, 7 tolak 3, 4. Bersamaan dengan negatif 1 per 2. Okay, seterusnya kita perlu mencari nilai C. Caranya ialah dengan mengganti masukkan nilai M dan nilai X dan Y ke dalam bentukan persamaan garis lurus. Katakan kita ambil salah satu titik iaitu titik R. Jadi ganti masukkan. Dalam persamaan ini Y-nya adalah 3. M-nya tadi negatif 1 per 2. X-nya adalah 7. Tambahkan dengan C. 3 bersamaan dengan negatif 7 per 2 tambah C. C adalah bersamaan dengan 3 tambah 7 per 2. 3 tambah 7 per 2, kita akan dapat 3 tambah 7 per 2 bersamaan dengan 6, 1 per 2 ataupun 13 per 2. Jadi 13 per 2. Okay, persamaan garis lurusnya adalah Y bersamaan dengan M tadi ialah negatif 1 per 2. X, C-nya adalah 13 per 2. Jadi inilah jawapannya. Sambungan bahagian yang kedua, soalannya, cari persamaan garis lurus yang selari dengan garis RS dan melalui titik Q. Okay, bermaksud di sini garis lurusnya selari dengan RS dan melalui titik Q. Memandangkan titik Q tidak dinyatakan, jadi kita perlu mencari titiknya. Oleh kerana Q ini merupakan titik tengah bagi garis lurus RT, jadi kita boleh gunakan formula titik tengah, iaitu titik tengah bersamaan dengan X1 tambahkan dengan
X1 tambah X2 bahagi 2. Kemudian Y1 tambah Y2 bahagi 2. Jadi di sini kita letakkan X1, Y1, X2, Y2. Jadi titik tengahnya X1-nya ialah negatif 3, X2-nya ialah 7 per 2. Y1-nya ialah negatif 1, Y2-nya ialah 3 per 2. Diselesaikan, negatif 3 tambah 7 ialah 4, 4 per 2. Negatif 1 tambah 3 ialah 2, 2 per 2. Diselesaikan, ini bersamaan dengan 4 bahagi 2, 2, 2 bahagi 2, 1. Jadi titik Q-nya ialah 2, 1. Jadi untuk mencari persamaan garis lurus ini, bentuk amnya ialah Y sama dengan MX tambahkan dengan C. Oleh kerana selari dengan garis lurus RS, kita boleh gunakan nilai kecerunan tadi yang telah dikira iaitu negatif 1 per 2. Jadi Y bersamaannya negatif 1 per 2 X tambahkan dengan C. Jadi seterusnya ialah mencari nilai C. Kita perlu nanti masukkan titik iaitu titik Q ke dalam persamaan garis lurus ini untuk mencari nilai C. Titik Q-nya tadi ialah 2, 1 di mana X2 Y-nya 1. Y1 negatif 1 per 2 didarabkan dengan X-nya 2 tambahkan dengan C. Ringkaskan 1 bersamaan dengan ini ialah negatif 1 tambah C. Jadi C-nya ialah 1 tambah 1, 2. Jadi jawapannya untuk persamaan garis lurusnya adalah Y bersamaan dengan M tadi negatif 1 per 2. X C-nya adalah 2. Jadi inilah dia persamaan garis lurus RS yang selari dengan RS dan melalui titik Q. Alhamdulillah, selesai video siri pertama untuk tajuk garis lurus. Doakan kebaikan untuk keluarga cikgu, teruskan menonton video seterusnya.